Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pihak pengajuk bagi seminar penyelidikan dan inovasi pendidikan Hafsan. Terima kasih kerana memberi peluang dan ruang untuk kami membentangkan hasil penyelidikan ini. Saya Nuraini binti Mufini bersama Dr. Roslita dan juga Encik Rizwan dalam membuat artikel penyelidikan ini yang bertajuk Tinjauan Ketahanan Diri dalam kalangan murid sekolah menengah. Sedikit latar belakang kajian, ketahanan diri merupakan keupayaan individu untuk menyesuaikan diri dengan baik untuk menghadapi kesukaran dalam kehidupan menurut Woknang 2011. Dan ia juga dikenali sebagai kebolehan beradaptasi oleh Amalia Madihi dan rakan-rakan 2016. Perubahan berlaku dengan pantas pada masa kini. Mutakhir, dunia dilanda dengan wabak COVID-19 sekaligus memberi kesan kepada semua aspek kehidupan. Kajian dijalankan oleh dalam populasi di Malaysia berhubung dengan impak wabak ini terhadap kesihatan mental dijalankan oleh Himam Bakti dan rakan-rakan 2020 pula mendapati bahawa penjarakan fizikal telah memaksa individu untuk tinggal di rumah dalam jangka masa yang lama dan sekiranya suasana di rumah itu, persekitaran di rumah itu adalah tidak sihat, ia akan menyumbang kepada tekanan kepada individu tersebut. Hal ini turut dialami oleh murid sekolah menengah yang juga merupakan golongan remaja yang sememangnya sering berhadapan dengan pelbagai bentuk tekanan oleh Oladipo dan Idimudia 2015. Dan Boyd dan B juga menyatakan bahawa usia remaja merupakan usia paling kritikal dalam pembangunan nilai moral kerana perubahan biologi tertentu dan peningkatan pengaruh emosi, aspirasi, rasional dan juga penilaian. Zainal Ahmad Zamani dan rakan-rakan 2013 turut menyatakan bahawa ketahanan diri murid dalam berhadapan dengan pelbagai isu tingkah laku adalah berkait rapat dengan perkembangan kognitif yang sihat. Justru, golongan remaja yang sering berhadapan dengan kehidupan yang boleh menimbulkan masalah dari segi tekanan dan psikologi. Dan masalah ini pula dikuatkan dengan cabaran pada wabak COVID-19 yang memberi cabaran dan tekanan kepada golongan remaja terutama dalam aspek pembelajaran mereka. Nohana Ahad 2020. Oleh itu, keperluan kajian ini adalah untuk meninjau ketahanan diri remaja mendepani cabaran dalam pandemik dengan mengambil kira kemampuan berhadapan tekanan dan berupaya mengadaptasi kehidupan secara positif. Ini kerana tekanan ini dialami akibat daripada kerisauan dalam ketinggalan dalam pelajaran, kemiskinan keluarga dan juga kekurangan accessibility. Brubik dan rakan-rakan 2020. Manakala Tam dan Al-Azhar 2020 turut menyatakan anggaran lebih 421 juta orang pelajar terjejas dari aspek pembelajaran ekoran pandemik ini. Antara cabaran yang perlu dihadapi adalah penyesuaian diri dalam pembelajaran berlandaskan atas talian dan juga perubahan sikap untuk menerima perubahan tersebut. Muhammad Nazrul 2020, Nur Amira Nabila Zakaria dan rakan-rakan 2020. Para pelajar semakin kurang motivasi dalam pembelajaran kerana belajar tanpa bimbingan secara langsung daripada guru sekaligus boleh menyebabkan tekanan berlaku. Thomas 2020. Justru kajian ini bersesuaian dengan situasi semasa untuk meninjau ketahanan diri remaja dalam mendepani cabaran semasa pandemik dengan mengambil kira kemampuan berhadapan dengan tekanan dan berupaya mengadaptasi kehidupan secara positif. Melalui kajian ini yang dihasilkan ini diharapkan dapat menyumbang kepada pengetahuan berkaitan dengan tahap ketahanan diri murid, seterusnya memudahkan perancangan program ataupun aktiviti yang dapat meningkatkan ketahanan diri remaja. Ini kerana I dan WHO 2014 menyatakan semakin tinggi daya tahan individu, maka semakin positif mereka seandainya berhadapan dengan kesukaran hidup, maka semakin kurang mereka akan mengalami masalah berkaitan dengan kesihatan mental. Kita dapat dua objektif kajian
yang dibina berdasarkan kajian ini iaitu mengukur tahap ketahanan diri dalam kalangan murid, iaitu apakah tahap ketahanan diri murid di sekolah menengah, dan juga menggunakan analisis data menggunakan deskriptif iaitu min dan sisihan piawai, manakala yang soalan objektif yang kedua mengukur perbezaan ketahanan diri berdasarkan jantina. Soalannya, adakah terdapat perbezaan signifikan tahap ketahanan diri murid berdasarkan jantina menggunakan analisis inferensi iaitu ujian T. Okey, metod kajian. Reka bentuk kajian ini menggunakan kaedah tinjauan, populasi dan sampel seramai 56 orang responden. Kaedah persampulan digunakan persampulan rawat muda. Ini kerana pengkaji telah mempunyai semua senarai pelajar yang terlibat. Maka rawat muda digunakan secara menggunakan perisian akses sahaja untuk dijana secara rawat untuk memperolehi sampel yang diperlukan. Sampel yang digunakan adalah selama 56 orang, iaitu melebihi sampel minimum yang dicadangkan oleh Crashey and Morgan. Ini kerana saiz sampel yang melebihi had akan lebih dipercayai. Soal sidik pula menggunakan soal sidik skala ketahanan diri. Huraian khusus pada slides berikutnya. Prosedur pengumpulan data menggunakan Google Form, ditadbir secara Google Form kerana ia dapat menjimatkan kos dan juga masa. Dari aspek penganalisisan data menggunakan deskriptif dan juga inferensi iaitu ujian T. Okey, instrumen kajian ini diadaptasi daripada terjemahan Amalia Madihi 2011 dan rakan-rakan 2011, dan pengkaji telah memperoleh kebenaran pada Dr. Amalia untuk menggunakan instrumen ini. Nilai indeks kesahan adalah tinggi iaitu 0.90, manakala nilai indeks kebolehpercayaan pula adalah 0.80. Item ini dinilai menggunakan skala Likert 7 mata, iaitu daripada sangat tidak setuju nombor 1 kepada sangat setuju nombor 7. Okey, terdapat 5 dimensi dalam skala ketahanan diri ini, iaitu self-reliant, iaitu berkaitan dengan percaya pada diri, mengetahui kekuatan dan kekurangan diri. Yang kedua, meaning, mempunyai matlamat dan penghargaan yang boleh meneruskan kehidupan. Yang ketiga, equanimity, perspektif yang seimbang antara kehidupan dan pengalaman dilalui. Perseverance, kemampuan untuk meneruskan kehidupan walaupun setelah mengalami kesulitan. Dan yang terakhir, existential awareness, pengiktirafan jalan unik seseorang dalam penerimaan hidup seseorang. Okey, dapatan kajian untuk responden lelaki mewakili 37.5%, manakala perempuan pula 62.5%. Okey, untuk dapatan kajian bagi soalan yang pertama, apakah tahap ketahanan diri dalam kalangan murid di sekolah menengah? Bagi dimensi yang pertama, self-reliant, iaitu sikap kebergantungan diri. Mean score adalah 4.84, kategori tahap sederhana. Meaningless, mean score 5.33, tahap tinggi. Equanimity, score 4.28, tahap sederhana. Perseverance, score 5.32, tahap tinggi. Manakala, maafkan saya ada kesilapan di sini, existential awareness, skor min 5.0 iaitu tahap tinggi. Okey, bagi interpretasi skor min ini dia adalah merujuk daripada sumber Nick Muhammad Rahimi 2004, iaitu skor dari 1.0 hingga 3.0 tahap rendah, manakala 3.01 hingga 5.0 sederhana, 5.01 hingga 7 adalah kategori tahap tinggi. Okay, skor min tertinggi kita lihat daripada aspek dimensi mempunyai makna, bertepatan dengan kajian Nur Amirah Nabila dalam kalangan 2021 menunjukkan remaja mempunyai matlamat dan menghargai kehidupan serta membuktikan mereka masih mampu meneruskan pembelajaran dan kehidupan walaupun pada musim pandemik. Walau bagaimanapun, dimensi ini sangat berkait rapat sebenarnya dengan sokongan yang diperoleh oleh remaja daripada ahli keluarga, rakan-rakan dan juga guru-guru yang memainkan peranan dalam diri remaja dalam menempuhi pelbagai cabaran dalam kehidupan. Manakala dimensi ketenangan fikiran atau perasaan memperolehi skor min terendah untuk kajian ini, iaitu 4.28 dalam kategori sederhana.
Ketenangan merujuk kepada sikap terbuka dan toleran tanpa reaksi yang impulsif terhadap pengalaman dalaman dan luaran. Weber 2021. Namun, seperti yang kita tahu, remaja adalah peringkat yang paling kritikal. Mereka masih dalam peringkat pembentukan rasa identiti yang realistik dan koheren dalam konteks perhubungan dengan orang lain dan belajar mengatasi tekanan dan menguruskan emosi. Sentral 2014. Contohnya, murid yang tidak dapat mengawal tahap stres yang dialami akan memberi kesan kepada pencapaian akademik. Mak Izzati Muhammad Sawawi dan rakan-rakan 2019. Seterusnya, untuk dapatan soalan kajian yang kedua, adakah terdapat perbezaan signifikan tahap ketahanan diri murid berdasarkan jantina? Pada analisis ini, hipotesis 1, hipotesis yang pertama menyatakan tidak terdapat perbezaan signifikan tahap ketahanan diri berdasarkan jantina adalah diterima. Dan dapatan ini berbeza dengan kajian Nur Amira dan rakan-rakan, Imam Hizam dan rakan 2016 dan juga Burhu Karasa dan rakan-rakan 2020 yang mendapati bahawa ketahanan diri pelajar lelaki adalah lebih tinggi berbanding dengan pelajar perempuan. Okey. Kesimpulan daripada kajian ini, fokus utama kajian adalah mengukur tahap ketahanan diri dalam kalangan murid sekolah menengah yang menyumbang kepada aspek tinjauan tahap ketahanan diri murid dan juga perbezaan, adakah terdapat perbezaan dari aspek jantina. Manakala, tetapi untuk pemantapan kajian ini perlu dijalankan pada skala yang lebih besar agar lebih menyeluruh konteks kajian ini. Dan hasilnya sumbangannya khususnya kepada murid sekolah yang dikenal pasti melalui kajian ini. Mereka merupakan golongan yang perlu dibantu secara sistematik dan juga berterusan. Lantas, intervensi ketahanan diri boleh diseragamkan oleh pihak sekolah dan terutamanya dalam meningkatkan daya tindak positif dalam kalangan murid. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.